Okey, kita pergi ke sistem peredaran darah untuk amfibia. Okey, jadi amfibia ni dia ada darah juga dia ada darah, tak seperti serangga. Setakat ni yang kita pelajari hanya serangga sahaja kita panggil hemolimfa. Yang lain-lain ikan dia ada darah dan amfibia pun dia ada darah. Tapi yang istimewanya darah untuk amfibia ni dia sistem tertutup, iaitu darah hanya mengalir dalam salur darah dan juga dia ganda dua. Okey. Darah digerakkan oleh pengepaman jantung yang mempunyai 3 ruang. Okey, 2 atrium dan 1 ventricle. Jadi kamu kena tahu bahawa amfibia ni dia ada 2 atrium, 1, 2, kiri kanan. Dan dia hanya ada 1 sahaja ventricle. Yang ni kamu kena tahu. Kan? Dia tak sama macam manusia. Manusia ada 2 atrium, 2 ventricle. Sebab tu kita dikira sebagai lengkap. Kan? Lengkap. Yang amfibia ni dia tak lengkap. Sebab apa? Sebab ini. Okey. Oleh kerana katak mempunyai 1 ventricle, pemisahan darah beroksigen dengan terdioksigen adalah tidak lengkap sepenuhnya. Kan? Dia tak lengkap. Kenapa? Nanti kita akan bincangkan. Apabila kedua atrium mengecut, darah akan memasuki ventricle yang sama. Jadi bila mana kamu tengok ni atrium, ni sebelah ni kiri, ni kanan, dia akan mengecut. Mengecut dari darah ni akan ditolak masuk ke ventricle. Jadi belah atrium kiri ni yang ada oksigen, yang kanan ni yang tak ada oksigen. Bila mana dua-dua menolak masuk darah, satu ada oksigen, satu tak ada oksigen, jadi bercampur dua ni. Kan? Kemudian dia akan berpisah balik pergi ke peparu. Kan? Pergi peparu, pergi atrium kiri, masuk, dia pump sini, pergi ventricle. Ventricle ni dia akan satu pergi ke sel-sel badan lah untuk menghantar oksigen. Satu lagi dia akan patah balik ke peparu. Di sinilah tidak berlakunya pemisahan. Yang mana darah beroksigen dengan darah tidak ada oksigen. Tidak, maksudnya dia bercampur. Sebab itulah dia dikira sebagai tidak lengkap. Dia bercampur sini, dah keluar daripada ventricle, barulah dia pisah. Satu masuk peparu, satu lagi pergi ke sel. Okey, pergi ke sel badan. Dan dah pergi sel badan, sel dah pakai oksigen. Okey, lepas tu dia akan dihantar balik pergi ke atrium kiri kanan. Atrium kanan ni dia pump darah masuk sini ke ventricle dalam masa yang sama. Atrium kiri pun pump juga darah yang beroksigen. Jadi dia bercampur. Oksigen dengan tak beroksigen bercampur. Kemudian dipisahkan, satu pergi ke peparu, satu lagi pergi ke seluruh badan. Jadi kamu nampak sini tidak ada pemisahan yang jelas. Tidak ada pemisahan yang jelas antara darah yang beroksigen dengan darah yang tidak beroksigen di ventricle. Sebab itulah dia dikira sebagai tidak lengkap. Okey. Jadi macam inilah sistem peredaran darah pada katak. Kan? Apa yang dia lebih kurang macam manusia, tapi apa yang membezakan adalah ventricle. Di ventricle ni berlaku percampuran darah yang beroksigen dengan darah yang tidak beroksigen. Sebab itulah dikira sebagai tidak lengkap. Okey. Ganda dua. Yang dikatakan sini dengan ganda dua, kamu tengok sini adanya atrium kanan, adanya atrium kiri, yang mana berfungsi satu ambil oksigen, satu ambil darah yang beroksigen, satu ambil darah yang tidak ada beroksigen. Kan? Jadi kemudian dia akan dihantar ke peparu, dan peparu ni akan bagi oksigen. Dia akan kemudian dihantar ke atrium kiri. Tapi masalah sekarang dia bercampur balik dengan beroksigen dengan tak beroksigen darah tu. Itu dikatakan tidak lengkap. Ganda dua, di mana kamu dapat tengok bahawa berlakunya satu proses, iaitu satu untuk pump, satu untuk bagi peparu. Bagi pada peparu untuk diberikan oksigen. Satu untuk dipump oleh jantung. Dah pergi pump, pergi ke peparu, ambil oksigen. Di situ kita nampak dia punya ganda dua. Berbanding pada ikan, dia tak ganda dua. Ikan ni dia sekali je. Dia pump, dia ginsang, dia terus hantar. Lepas tu patah balik.
pam pergi ke insang, ambil oksigen, hantar terus ke badan. Yang ini kan, sekali dia pam, dia hantar ke paru-paru dulu. Dah hantar paru-paru, dia patah balik ke jantung. Dia patah jantung, barulah dia pam ke kedua, barulah pergi ke sel. Nampak situ, dia punya ganda dua dia. Okey. Okey, kita pergi ke manusia. Manusia ni, sistem peredaran darah manusia ni lebih lengkap. Lebih lengkap lah. Seperti mana kita ketahui, manusia ni adalah ciptaan manusia, ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia lah, sebab apa? Kamu tengok ni. Okey, manusia, iaitu mamalia dan mamalia lain mempunyai sistem peredaran tertutup. Iaitu darah hanya berada dalam urat sahaja. Dia tidak akan pernah ada urat, tidak ada pernah darah akan keluar dari urat. Kalau darah tu keluar dari urat, apa akan jadi? Kita akan sakit, jantung akan mengepang lebih laju dan boleh membawa kepada kematian. Sebab apa? Berlakunya kebocoran darah. Jadi darah ni, dia tidak akan pernah keluar daripada salur darahnya, daripada urat. Jadi darah ni dia akan hantar pergi ke kapilari. Kapilari inilah yang akan berada di antara sel-sel, dan di sinilah berlaku pertukaran oksigen dan juga makanan. Kemudian darah yang tidak ada oksigen ni akan patah balik, pergi balik ke jantung, masuk ke dalam atrium kanan, pergi hantar ke ventricle. Dari ventricle ni, dia turun ventricle ni, kamu nampak tak adanya pemisahan antara ventricle kiri dan ventricle kanan. Okey, ventricle kanan ni dia akan pam pergi ke paru-paru. Daripada paru-paru ni dia akan ambil oksigen, kemudian dia akan jadi darah yang beroksigen, dia akan hantar balik ke atrium kiri. Dia daripada atrium kiri dia akan ditolak ke ventricle kiri. Kemudian dia pam lagi untuk dia keluarkan melalui aorta, dan dia akan pergi ke seluruh sel-sel badan. Di situlah berlaku pusingan. Setiap hari, setiap saat berlaku proses di mana peredaran darah. Kan? Okey. Kita punya, iaitu manusia, tertutup, lengkap dan juga ganda dua. Terdapat dua sistem peredaran. Ada dua. Satu, peredaran pulmonari. Pulmonari ni kamu kena ingat, pulmonari ni adalah paru-paru. Sebut saja pulmonari, yes, kita kena faham dia adalah paru-paru, di mana di situlah berlakunya proses nak bagi semula darah tu beroksigen, dan juga proses di mana karbon dioksida akan diangkut keluar. Ni pulmonari. Okey, peredaran sistemik. Sistemik ialah di mana darah ni sudah pun masuk ke atrium kiri, kemudian dia pergi ke ventricle kanan, kemudian dia akan dipam ke seluruh badan. Itu dikatakan sistemik. Itu proses di mana jantung ni dia akan pam sel darah merah yang beroksigen ke seluruh badan, untuk darah ni menghantar oksigen ke seluruh sel yang ada. Okey. Sistem peredaran pulmonari, membawa darah tidak beroksigen dari ventricle kanan ke paru melalui arteri pulmonari. Arteri pulmonari. Di alveolus, karbon dioksida disingkirkan dan oksigen meresap masuk. Jadi di bahagian alveolus tu, sebenarnya kita dah belajar lah ini ada kantung-kantung alveolus. Lepas tu adanya kapilari. Sel darah merah ni dia akan bertukar. Dia akan tukar karbon dioksida, dia akan bagi ke alveolus. Alveolus pula akan bagi oksigen kepada sel darah merah. Begitulah berlaku pada setiap sel darah merah. Kemudian sel darah merah ni ataupun darah ni yang beroksigen ni, dia akan dihantar balik pergi ke atrium kiri. Darah beroksigen disalurkan ke atrium kiri melalui vena pulmonari. Jadi darah yang beroksigen dia akan hantar balik dia akan hantar balik ke atrium kiri melalui vena pulmonari. Jadi di sini arteri apa dia ni sini? Arteri pulmonari.
dia hantar ke paru-paru, dah beroksigen, dia hantar, kemudian ni dia akan masuk balik ke jantung dan kita panggil dia vena pulmonari. Nampak tak macam terbalik? Kita cakap arteri, sepatutnya arteri ni bawa oksigen, betul tak? Manakala vena ni pula sepatutnya bawa tidak beroksigen. Arteri bawa darah yang beroksigen. Kenapa dalam sistem ni lain sikit? Okey, sebenarnya memang lain sikit. Bila mana yang dikatakan arteri ni adalah salur darah yang membawa darah yang beroksigen. Tapi dalam sistem pulmonari ni dia agak terbalik. Yang bawa ni, yang bawa darah yang tak beroksigen ni, ini kita panggil dia arteri pulmonari. Dah diberi oksigen oleh paru-paru, dia nak patah balik pergi ke jantung, di sini kita panggil vena pulmonari. Dia akan masuk pergi ke jantung, dan daripada sinilah start sini nak pergi ke sana, itu dia akan pergi kepada sistem peredaran sistemik. Membawa darah yang beroksigen dan bertekanan tinggi. Okey, bila mana darah tu ada oksigen, dia membawa gas. Bila mana bawa gas, maka dia ada tekanan. Kamu belajar ni dalam fizik, kan? Bila mana ada gas, maka adalah tekanan. Dan tekanan adalah tekanan yang tinggi. Ventrikel kiri, okey, jadi dia tekanan yang tinggi, dan dia daripada ventrikel kiri ni dia akan pump pergi ke aorta, dan aorta ni dia akan pergi ke seluruh badan, kan? Okey, darah akan diedarkan ke sel-sel badan. Darah terdioksigen dari sel-sel badan dibawa kembali ke atrium kanan oleh vena cava. Jadi darah-darah ni yang dah dipakai ni, oksigennya dah diambil oleh sel-sel, dia akan kaut balik, bukan kaut, maksudnya dia akan mengalir semula pergi masuk ke vena. Okey, salur darah yang sebelah sini kita panggil vena lah, maksudnya yang tidak ada oksigen, vena. Vena dia akan pergi semula masuk ke atrium kanan, pergi ke ventrikel kanan, dan dipatah balik, dia akan pergi ke arteri pulmonari untuk mendapatkan oksigen di paru-paru. Kemudian dia akan patah balik. Okey, jadi sistem ni kamu nampak tak ganda dua dia? Dia memang dua kali lah masuk jantung. Dia masuk jantung tu sebanyak 2 kali. Sekali dia masuk ni untuk dia dipump pergi ke paru-paru. Dah dapat oksigen, dia akan patah balik pergi ke jantung. Jantung akan pump lagi darah ni untuk pergi ke seluruh badan. Jadi nak pergi ke seluruh badan ni, ini kita panggil dia sistemik. Daripada sini ventrikel kanan ni dipump pergi ke paru-paru untuk dapatkan oksigen, itu kita panggil sistem peredaran pulmonari.